Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Nur Baizura Endi. Berita utama malam ini. Anugerah Beasiswa Pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam, Republik Singapura menjadi pemangkin untuk terus berjaya dalam akademik. Pemberian bonus warga perkhidmatan awam perlu dimanfaatkan sebaiknya dengan berhemah. Dua orang pelajar yang menerima anugerah beasiswa pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam, Republik Singapura, berazam untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi meraih kecemerlangan akademik selain dapat bergaul dengan rakan-rakan pelajar antarabangsa yang lain. Anugerah tersebut tentunya dapat menjadi pembangkit kepada mereka untuk meraih kejayaan lebih cemerlang, khususnya untuk negara. Kedua-dua pelajar tersebut akan mengikuti pengajian peringkat menengah di Republik Singapura bermula pada Januari 2023. Pagi tadi, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Beasiswa mengadakan majlis penganugerahan dan menandatangani perjanjian bagi skim Beasiswa Pendidikan Belia Negara Brunei Darussalam Republik Singapura sesi akademik 2023-2024. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Awang Julaihi bin Muhammad alias Muhammad, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Jabatan Pengurusan Beasiswa dan Tuan Yang Terutama Heng Ek Yau, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam bagi pihak Republik Singapura. Sementara penerima disertai 2 orang penjamin. Many things in the world you might not know, but you can learn from different countries and their cultures. Going to Singapore is a good opportunity for me to study there. Hari ini merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga perkhidmatan awam apabila menerima bonus tahunan dari Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pembayaran bonus itu tentunya akan menyuntik lagi semangat, dedikasi dan komitmen setiap warga jabatan kerajaan untuk bertugas dengan lebih gigih, ikhlas, efisien dan cemerlang kepada agama, bangsa dan negara. Pemberian bonus bukan sahaja sebagai tanda penghargaan, malah sebagai motivasi dalam meningkatkan mutu kerja setelah menyumbangkan khidmat bakti berpenat lelah bekerja selama 12 bulan. Dengan adanya pemberian bonus ini, ia bukan hanya sekadar meringankan beban dan diharap akan dapat digunakan dengan sebaiknya. Di samping mendapatkan barang keperluan, warga perkhidmatan juga perlu berbelanja dengan berhemah. Dengan adanya bonus masa ini dapat kami manfaatkan kira untuk membeli barang kanak-kanak sekolah. Nyorang menambah barang-barang rumah, itu keperluan rumah, keperluan dapur itu ini. Syukur Alhamdulillah dengan pemberian bonus dari ke bawah Duli ini dapat juga kami manfaatkan untuk membeli barang-barang sekolah lah. Syukur Alhamdulillah lah dengan adanya bonusan ini juga. Terima kasihlah ke atas ke bawah Duli lah dengan adanya bonusan ini. Berita baik kepada mereka yang ingin merasai keunikan nilai budaya tradisi dan kehidupan masyarakat desa, daerah Tutong menjadi lokasi tepat untuk merasai pengalaman sedemikian. Untuk mengetahui lebih lanjut, laporannya bersama Halinda binti Haji Raji'i. Terletak di Kampung Tanjung Maya, Lamin Warisan merupakan antara tempat yang terkenal dengan keunikannya dalam memberikan pengalaman untuk merasai cara hidup orang kampung di zaman silam. Pakej warisan Nature Trail yang diperkenalkan adalah antara pakej yang semakin mendapat tempat dalam usahanya untuk menarik lebih ramai pelancong domestik di negara ini. Menerusi pakej berkenaan, para pengunjung dapat merasai pengalaman meneroka keindahan alam semula jadi sambil mengenali beberapa jenis tumbuh-tumbuhan serta herba
yang terdapat di kawasan tersebut. Nitrotrel ini adalah satu yang baru, walaupun tidak sepopular lamin warisan, tapi nitrotrel disebabkan produk-produknya seperti menuri getah, melaga burung, mengenali herba, itu yang menarik perhatian pengunjung. Adalah lebih baik jika yang ditunjukkan itu sesuatu yang jarang terdapat, seperti lamin warisan, mengadakan produk herba dan menuri getah. Pasal aktiviti ini tidak lagi terdapat sekarang ini. So, itu akan menarik perhatian pelancong-pelancong untuk melawat. Dan bagi menggalakkan keramaian pelancong untuk membantu pelancongan domestik. Tidak hanya memberi pengalaman baharu kepada para pengunjung, pakej seumpamanya juga mampu mengembang lagi industri pelancongan di negara ini. Diorang ada memperkenalkan apa spesies-spesies herba ini, apa kegunaannya, apa kebaikannya. Dan satu lagi, kami juga belajar tentang macam mana menggoreng getah. So di sana selama ni kami cuma lihat dalam TV saja ataupun cerita-cerita daripada nini-nini kami. Itu satu experience yang bagiku baiklah. Dan yang terakhir, kami belajar macam mana cara untuk melagau burung. So melagau burung ini bagi kami macam satu yang unik lah. Dengan adanya warisan Nature Trail ini akan dapat menarik lagi para pelancong dalam negeri untuk berkunjung ke daerah Tutong. Okey, bagi saya, warisan Nature Trail sesuai dikunjungi bagi mereka yang berminat dengan keindahan alam semula jadi. Jika daerah Tutong menyediakan tempat tarikan eko-pelancongan, daerah Temburong pula mempunyai produk berasaskan ambulong yang mendapat sambutan sangat menggalakkan daripada orang ramai. Apa istimewa dan uniknya biskut ambulong itu? Ikuti laporannya bersama Izzatul Rashidah Yunus. Produk biskut berasaskan ambulong diusahakan oleh Dayang Normah binti Ismail, Ahli Biro Wanita, Majlis Perundingan Kampung, MPK Batu Apoi, daerah Temburong sejak 10 tahun lalu. Pada awal penglibatannya dalam perusahaan tersebut, Dayang Normah berulang kali mencuba membuat pelbagai jenis biskut berasaskan ambulong sehingga beliau berjaya menghasilkan 10 jenis rasa biskut ambulong. Bagi menambah kelainan dalam produk biskutnya, Dayang Normah dengan bantuan anak-anak mencuba memasukkan pelbagai perisa. Disebabkan rasanya yang unik, biskut ambulongnya seringkali menerima tempahan bagi majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan selain dijual untuk kudapan orang ramai. Mula-mula playbar yang ku buat awal-awal tu indah pelang banyak. Cuma dalam 2-3 buting saja, trial, percubaan. Okey, masa ni makin naik lah, bertambah ada dalam 10 jenis lah. Yang biasanya biskut ambulong original, Nistom, Komplek, Butterscotch, chocolate chips, banyak lagi lah. Pada ketika ini, produk biskut ambulong Dayang Normah hanya dipasarkan di sekitar daerah Temburong dan daerah Brunei dan Muara. Beliau merancang untuk meluaskan lagi promosi produk biskut ambulongnya ke seluruh negara. Dari Facebook, kadang-kadang dari mulut ke mulut. Ada kami kena bantu daripada ada mostlynya daripada MPK tu, kementerian-kementerian yang alun batahani kami ada kena bagi kursus anda BIBD seat. Dari sanalah kami percubaan untuk mengupgrade lagi yang baru. Dengan inovasi pada bungkusan dan perisanya, biskut ambulong ini berpotensi
untuk menjadi salah satu produk utama daerah Temburong. Izzatul Rashidah Yunus melaporkan untuk Berita RTB. Orang ramai masih berpeluang berkunjung ke pesta jualan yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Siasatan masih dijalankan mengenai punca kebakaran dan anggaran kerugian sebuah rumah yang rosak di jilat api di Kampung Sinarubai, Jalan Bengkurung Masin. Dalam kejadian petang kemarin itu, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Rumah konkrit 2 tingkat itu milik Awang Jari bin Matali. Menurut salah seorang ahli keluarga terlibat, kesemua penghuni rumah setempat sempat keluar rumah menyelamatkan diri. Seramai 15 anggota bomba dari Balai Bomba Bandar Seri Begawan dan bantuan daripada Balai Bomba Beribi dan Pengkalan Batu dikejarkan ke insiden kebakaran. Bekas pesakit COVID-19 masih boleh menderma darah tetapi perlu menunggu selama 2 minggu selepas mereka sembuh. Semasa ditemui semasa kempen derma darah, Ketua Penyelia Simpanan Darah Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isri, Pangeran Anak Saleha menasihatkan penderma darah juga tidak mempunyai gejala seperti batuk dan selesma semasa menderma darah. Menurut Awang Haji Matusop bin Haji Daud, para penderma darah yang baru menderma darah yang ingin membuat pendermaan darah perlu menunggu selepas 8 minggu atau 56 hari sebelum mereka ingin menderma darah seterusnya. Pusat pendermaan darah ini kami sentiasa memerlukan darah. Dan untuk dari segi kami punya statistik, kami memerlukan di antara 50 ke 60 pain sehari. Jadi di sini saya menyuruh pada orang ramailah bagi para belia dan para orang ramai yang pernah menderma darah tu, kalau boleh datanglah menderma darah kalau di sekitar rasa sihat tubuh badan. Beberapa penderma berkata niat untuk menderma darah adalah untuk sama-sama menolong para pesakit yang memerlukan darah di samping menyokong hasrat kerajaan dalam kempen pendermaan darah. Ini kali ke-15 sudah. Saya mau menderma darah supaya untuk menolong orang-orang yang berguna darah ini. Especially kalau melihat dalam blood cut app itu nampak tu kalau darah itu darah B plusnya low. So saya darah B plus ingin mau menderma lah. Alhamdulillah saya dapat first time mencuba, rasa happy lah. Sebenarnya niat itu dari dulu sudah. Tapi macam belum ada kesempatan. Masa ada last week I think ada tapi miss sekali ani try lah cuba lagi. Sebanyak 27 pain darah diperolehi dalam kempen derma darah hari ini. Kempen akan diteruskan lagi esok di pusat membeli belah Mid Valley Salam Bigar bermula 10 pagi hingga 2 petang dan hari Sabtu di Kompleks An-Najat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Lebih daripada 20 peniaga menyertai Islamic Entrepreneur Fair 2022 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Diadakan sempena Brunei December Festival, pesta diadakan sehingga Sabtu ini. Pesta anjuran syarikat Itawakal itu disertai oleh para pelajar tahun akhir dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, peserta BIPD Seeds dan pengusaha tempatan. Aktiviti seumpamanya merupakan platform bagi para pengusaha tempatan mempromosi dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung. Jualan dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 8 malam.
Status harian normal baru COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan tiada kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 304 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Kerja-kerja penyelenggaraan kamera sedang dijalankan di gantri Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, kerja-kerja penyelenggaraan bermula pagi tadi sehingga kerja selesai. Sehubungan itu, para pengguna jambatan tersebut disaran untuk menggunakan jalan lencongan yang disediakan dan sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan. Saingan AMAC 2022 bagi kumpulan A diteruskan lagi petang esok Khamis 29 Disember 2022 dengan 2 perlawanan. Pasukan negara Brunei Darussalam akan menentang Kemboja di Stadium Kebangsaan Morodok Tekno, Kemboja pada pukul 5 petang waktu tempatan, manakala Indonesia akan bertemu Thailand di Stadium Gelora Bung Karno, Indonesia pada pukul 4.30 petang.